Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama lagi dalam sesi live Go Click Pictures. Hari ini tarikh 11 hari bulan Jun. Saya belum dapat lagi berapa angka jangkitan COVID hari ini, tapi kita tetap mengharapkan angka sembuh melebihi daripada angka jangkitan baru. So itu akan membantu kita punya sistem frontliner, sistem perubatan kita untuk cover ni. Ya? Sekejap, saya buat kerja dulu, okey? Sorry, work from home. Okey, so hari ini topik kita ialah berkenaan dengan tim bola kita, tim Harimau Malaya. Oh, cepat duduk. Okey, hari ini saya tak seorang-seorang. Saya akan bersama dengan sahabat saya yang saya rasa dia die-hard fan kepada skuad Harimau Malaya. Setiap game dia selalu pergi stadium, dia update gamak-gamak dia pergi stadium. Inilah dia orang dia. Saudara Pidot. Faham tak Pidot? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengar. So terima kasih kepada semua yang join. Halo. Ya? Dengar. Terima kasih kepada semua yang join. So kalau boleh mungkin share dulu kita punya live streaming kita hari ni. Kita just nak sembang santai pasal skuad bola kita. Kita nak bagi sokongan kepada skuad bola sepak kita. Tengah malam ni kita akan tengok, sebab lepas ni kita dah sibuk dengan Euro lagi. So masa tu mungkin kita tak tengok apa bola Malaysia ke apa ke. So kita bagi tumpuan dulu untuk hari ini untuk bola sepak Malaysia. Okay Bidot. Ya. Kita nak start dulu. Okay. Kalau hang boleh share. Macam mana nak kata hang ni peminat tegar skuad Malaysia? Sekali lagi. Macam mana hang nak clarify, hang nak bagi tahu kata hang adalah penyokong bola sepak Malaysia yang paling orang kata apa, paling fanatik sekali kat Malaysia Okey, Assalamualaikum Syam, terima kasih sebab menjemput dan pada kawan-kawan yang melihat live ni. Okey, nak kata saya ni peminat tegar Malaysia. So tak claim lah, tapi rasanya 90% perlawanan Malaysia home saya ada kat stadium Shah Alam Bukit Jalil, wajib. Dan ni claim sikit lah, rekod paling lama saya beratur untuk beli tiket perlawanan akhir AFF Malaysia versus Vietnam 2018. Saya beratur depan kaunter start pukul 6 petang, kaunter buka 9 pagi esok hari. Malam dekat kaunter tiket? Yes, pukul 6 tu tak ada orang lagi, memang tidak. Pukul 6 tu tak ada orang lagi, memang dapat betul-betul depan kaunter. Start pukul 8 tu orang dah datang, sampai esok pagi tu keliling stadium penuh dengan penyokong Malaysia nak beli tiket. Tidur sana. Dan memang sold out lah tiket. Pagi tu dah sold out, buka setengah jam habis. Oh. Serius buka setengah jam? Uyo. Yes. Tapi aku memang tak akan boleh buat lah benda tu. Untuk tidur dekat sana, bawa sleeping bag, tidur dekat stadium, aku memang tak akan boleh buat. Itu okay. Rasanya kali ketiga kot. Kat Shah Alam pun pernah tidur, saya Shah Alam beratur beli tiket juga. Final dengan semi final. Dan tak pernah miss lah game grouping ke apa macam tu. Bukan bangsa final lah. Oh, bangsa final. tapi macam hang kalau pergi stadium, hang akan duduk dengan Ultras ke ataupun hang akan duduk kat penyokong lain ke? Duduk tak sekali dengan Ultras, tapi tak jauh daripada Ultras. Sebab kalau dengan Ultras ni kita kena menyokong. Kita tak ada masa nak tengok bola semua ni lah, sebab kita kena full support dia punya cheers, dia punya chanting semua tu kan. So kita duduk tak jauh daripada Ultras.
boleh tengok bola sambil at the same time join diorang punya lagu lah. Dia punya chanting untuk Malaysia. Faham. So itu benda yang kita merindu lah untuk Yes. P Stadium dan sama-sama dengan Ultras Melaya ni untuk menyokong. Kita kalau tengok video-video mana yang Chan tu kita rasa meremang bulu roma. Itu baru kalau kita tengok video. Kalau kita duduk kat sana orang yang pernah pergi stadium tu yang tahu perasaan duduk dekat stadium tengok bola dan sama-sama menyokong. Sebab orang setengah orang kata kan kalau tengok bola pergi stadium kan nampak orang pun. Baik tengok TV ada replay. Tak, bukan. Pergi stadium lain. Pergi stadium untuk menyokong tu lain. Dia punya feel dia lain. Dia punya feel tu 6.30 dah sampai stadium, dah masuk. So kalau selain daripada hang tinok dekat kaunter tiket untuk nak beli tiket bola esok tu, game mana yang hang paling memorable dan mungkin ada benda yang hang boleh cerita? Setiap game ada cerita dia sendirilah. Kalau daripada segi penyokong, yang saya pernah bergaduh dengan penyokong lain juga, penyokong bangsa final di stadium. Masa tu final, saya bergaduh dengan penyokong bangsa final yang datang ke stadium. Sebab dia cerita macam ni. Ini final. Adrenaline final ni lain sikit. Dia punya vibe dia lain. Dan bila duduk berdekatan dengan Ultras ni, kebanyakan dia penyokong-penyokong yang memang tak pernah miss lah turun stadium, memang fanatik lah. So bila ada orang di belakang ni, satu family datang dengan bawa anak, bawa bini semua, datang tengok final tapi nak duduk santai, makan kuaci, tengok bola macam tu. So bila kita kat depan ni, bila Malaysia attack ataupun ada cubaan-cubaan untuk jaringkan gol, kita biasalah kita bangun nak ni kan. Dia marah kita. Dia kata, "Bang, duduk bang, nak tengok bola." 3 kali dia ulang benda sama, gaduh lah. Saya pun cakap lah, kalau abang nak tengok bola, relax, nak sandar-sandar, abang duduk kat rumah, jangan datang stadium. So nak bertumbuk lah. Betul. Tapi ada lah orang lain dia tolong halang lah masa tu. Geram lah, kita punya mood hilang. Ya, betul. Aku pernah alami juga benda tu. Masa tu Malaysia lawan Thailand final AFL. So apa yang berlaku dekat final tu ialah Ultras Melaya sendiri pun tak dapat masuk stadium. Yes. So orang yang masuk stadium tu ialah orang yang tak pernah tengok bola. Orang yang tak pernah tengok bola ni dia main stadium macam hang kata lah, dia pergi makan kuaci apa semua. Aku tempik ke? Aku cakap, "Weh, kalau nak duduk diam ni baik pergi tengok tilawah Quran." Yes. Itulah kategori bangsa final. Itulah dia. Tiga kali ulang. Okey, kita pergi kepada kita punya kita pergi kita punya apa? Topik kita. Pasukan Malaysia sepanjang kelayakan Piala Dunia ni. Sebenarnya kelayakan Piala Dunia ni, Piala Dunia 2022. 2022 dan kelayakan Piala Asia 2023. Di jalan apa? Itu kalau kita tak dapat masuk Piala Dunia 2022 pun kita masih ada harapan untuk masuk Piala Asia 2023. Kita dah lepas pusingan pertama lawan Timor Leste, kita belasah baiknya 12-2 kot. Lepas tu kita masuk kepada kumpulan, kita kumpulan dengan UAE, Vietnam, Indonesia, Thailand. Kita nampak ada harapan yang cerah bila mana kita dah beat Indonesia, kita dah beat Thailand. Itu pendapat aku. So macam hang, kalau hang tengok game-game yang sebelum ni, apa yang hang nak cakap? Peluang Harimau Melaya ni dekat mana sebenarnya nak masuk Piala Dunia? Okey. Sebenarnya peluang cerah sebab sebelum ni kita menang dengan Indonesia 2 game dan kita punya mata tinggi, tetapi apabila Korea Utara tarik diri, so mata kita berubah. Kita akan hilang 6 mata bila hujung habis pertandingan antara kumpulan ni. Kita akan hilang 6 mata kecuali kalau kita dapat tempat pertama. Itu mustahil lah. So macam berbalik pada tajuk asal tadi, Malaysia layak ke Piala Dunia, memang kita akan melepas kelayakan Piala Dunia kali ni. Memang kita akan terlepas untuk ke pusingan seterusnya sebab
bila dicongak-congak dikira-kira walaupun kita menang 2 game akan datang ni bersama menentang Vietnam dan Thailand dan UAE menang menentang Vietnam, Malaysia akan berada di tempat kedudukan kedua. Hanya kedudukan pertama saja yang layak automatik ke pusingan seterusnya, dan di antara semua grup yang ada, hanya pasukan nombor 2 terbaik sahaja yang dapat automatik. So daripada segi jaringan dengan mata kita, rasanya untuk dapat 2 terbaik tu mustahil lah. Tapi untuk ke Piala Asia, InsyaAllah boleh pergi. Dia sebab apa yang dikatakan Malaysia tak boleh mengharapkan tim-tim 4 tim yang terbaik untuk nak layak tu, sebab mana Piala Malaysia tim Malaysia baru skor 8 biji kot dan dia dah bolos dekat 9 biji. Yes. So dekat situ pun kita punya goal different kita terlampau teruk. Dan kalau nak dibandingkan pula dengan Vietnam ni kalau tak silap dia skor 10 dah. Dia bolos baru 1. So kelebihan kata memang kelebihan dekat Vietnam. Vietnam tu memang dekat atas dah, dan UAE lah tempat kedua. Itu kita mengharapkan ada magis. Adalah tim Vietnam dengan UAE ni kalah kedua-dua perlawanan selepas ni. Itu je yang harapan kita pun. Tapi Piala Dunia ni 4 tahun sekali. Tahun ni kalau tahun ni tak dapat, maknanya 4 tahun lagi baru kita kena tunggu lagi. So apa kata kalau at least walaupun kita tak layak, tapi kita kena usaha sehabis baik supaya 2 perlawanan yang selepas ni kita tunjukkan hasil yang terbaik dan berikan saingan. So kalau kita kalah pun kita rasa puas, kita rasa puas hati lah nak tengok tengah-tengah malam pun kan. Kan? Okay. So, berpijak di bumi yang nyata. Berbijak bunyi nyata, memang kalau untuk kelayakan World Cup ni kita jauh lagi lah. Tapi kalau kita punya target tu, memanglah dia jalankan kelayakan tu serentak. Kita punya target tu ke ASEAN Cup tu, itu patut kita fokus kat situ dulu lah. Tim Harimau Melaya kena fokus kat situ dulu. Ya. Dan nak fokus kat situ, maknanya kalau dia macam kita kata dia ni lah, kita kata 2 game yang selepas ni kita kena menang. Tak masuk World Cup pun tak apa. Jadi masuk ASEAN Cup. Wajib menang 2 game ni. Okey, kita cerita macam mana nak menang. Okey. Kita cari dulu sebenarnya kekuatan kita apa? Kekuatan tim ini kita sebagai penyokong lah. Kita dekat orang yang luar padang. Kita tengok tim Malaysia, apa yang kita nampak masa game tu. Kita tak tahu dekat camp latihan tu, kita tak follow pun apa yang tim Malaysia training hari-hari dengan Coach Tan Cheng Ho. Kita tak tengok yang tu. Tapi kita as fan, kita dekat luar padang ni, apa yang kita ada boleh komen. Kita nak kata, okay Malaysia kuat dekat sini. Okay Malaysia kuat dekat sini. Sini yang patut fokus. Malaysia lemah dekat sini. Sini yang patut kita cover up. So kalau Hang punya pendapat apa dia? Okay, first kali Malaysia kuat main di home. Malaysia kuat main di home sebab itu kelegaan Coach Vietnam cakap dia lega sebab timbal balik Malaysia Vietnam tak berlaku dekat Stadium Bukit Jalil. Dia lega sangat dia kata. Sebab pemain ke-12 Harimau Melaya memang menggerunkan lawan-lawan lain. Even kalau tengok perlawanan Malaysia UAE 2019 yang kita tewas kalah tipis 2-1 tu pun, UAE memang terpaksa main provokasi untuk menjatuhkan mental pemain Malaysia. Tapi kita dengan semangat penyokong kat stadium tu, 90,000 penyokong Malaysia, Stadium Bukit Jalil tu, memang mana-mana tim datang pun agak goyang juga lah. So kekuatan Malaysia yang paling ketara sekarang, kalau lately ni lah, home punya game lah. Yang kedua, kekuatan dia pada kita tak ada formasi tu, saya tak nampak lah daripada segi formasi, permainan semua tu sebab kita punya kekuatan saya letak kat situ semangat lah, semangat main. Kita main 4-5-1. Ya? Ke semua game sebelum ni semua kita main 4-5-1. Kita tak pernah ubah formation. Yes, sebab kita memang itu untuk tindakan untuk kita cover up kita punya game, punya defend. Sebab kalau kita 4-5-1 ni lebih kepada counter lah, main counter ataupun attacking buka daripada kiri atau kanan lah, tapi kita punya daripada segi passing accuracy semua tu kurang. So
So terpaksa main 4-5-1. Kita punya game. Rasa malam ni pun akan main 4-5-1 juga. Okay. Aku cuba drag sikit lah. Aku tak mau pergi kepada game malam ni dulu. Aku nak kita react dengan game-game sebelum ni dulu. So kita ambil dulu sebelum kita nak pergi tu, kita ambil soalan Abang Didi kita. Kenapa publicity kepada tim bola sepak selalu lebih besar berbanding acara lain? Aku rasa orang macam ni, Okay. Encik Zaidi ya. Soalan ni, kalau awak duduk dengan geng-geng penyokong Harimau Melaya, memang minta kecaman lah sebenarnya. Okay, dia senang je. Bola sepak bukan Malaysia je. Satu dunia, bola sepak adalah pasukan yang paling popular. Daripada segi dia punya adrenaline ke apa dia, tapi adalah sukan yang paling popular. So memang publicity lebih daripada itu sebab mana-mana pun orang suka tengok bola. At the same time kita suka kat tengok sukan lain, letaklah badminton ke apa kan. Tapi sukan bola sepak ni dia beza sikit adrenaline di atas padang, penyokong di stadium dan penyokong di luar, di kedai mamak ke, walaupun dia rumah tengok seorang-seorang pun dia punya feel lain. Sebab tu lah mungkin lah publicity lebih sebab peminat bola sepak ramai kat Malaysia, terutamanya dunia juga lah, macam tu lah. Ya. Dan dia kalau sukan C lah, kita ambil sukan C. Sukan C kan dia by pingat. Maknanya tiap-tiap sukan sumbang satu pingat. Tapi kalau tengok bola sepak ni dia cuma satu pingat je. Kadang sukan lain ada 3-4 pingat emas. Tapi yang mana negara cari, ibu sekadar pingat emas ialah sukan bola sepak. Sebab itu sukan yang paling popular yang dekat ASEAN ni. Ya. Okay? Even Olimpik dekat soalan apa ni? Sambung? Tak, even Olimpik pun orang tetap akan tunggu final bola sepak dan final 100 meter biasanya. Kita tak tunggu sukan lain. Kita akan tunggu olahraga dan bola sepak. Okay, Amirul kata ada harapan Malaysia masuk Piala Dunia. Yang ni kita dah ni tadi. Lagi kita akan pergi satu-satu lebih detail, kita akan komen game Malaysia sebelum ni dan apa harapan kita sebagai orang luar padang, orang yang tengok daripada kaca TV ni, apa yang kita harap player mana yang masuk, formation apa yang pakai, tactical apa yang kita pakai. Jadi tanya lagi, kenapa ramai player Malaysia kahwin dengan celebrity? Money. Itulah yang dikatakan. Duit dan populariti. Kalau dia peringkat. Okey. Apa? Okey. Peringkat antarabangsa memang pemain bola sepak ni kalah, selebriti pun kalah dengan pemain bola sepak ni. So betul. Orang akan pilih pemain bola sepak lah. Kalau siapa yang ingat, asal Zaidi pun patut lebih ingat lah. Era 90-an dan era awal 2000, era tu pemain bola sepak Malaysia lagi famous daripada selebriti-selebriti yang ada kat Malaysia ni. Orang lebih tunggu kepada langsung bola bukan daripada konsert-konsert artis. So masa tu, zaman tu bola Malaysia sangat famous. Dia tak macam sekarang ni, tanya orang lipa apa, dia tak tahu pun game apa. Tak macam dulu. Dulu ceruk mana pun orang tahu Liga Malaysia berbanding dengan dunia artis lah. Okay, kita pergi dekat game sebelum ni lah. Ini kalau aku punya perspektif, aku kata kita ada player-player yang bagus dan kita ada tactical yang bagus. So aku nak ajak kita semua untuk tengok satu video ni, saya sharekan rangkuman semua gol yang Malaysia pernah buat sebelum ni. So bila kita tengok gol-gol tu, kita tahu kat mana rahsia kekuatan kita, player apa yang kunci kekuatan kita dan macam mana cara untuk nak score gol dengan kita punya resipi tu lah. Dengan ketiadaan Muhammad Sumareh, mungkin juga dia hendak disimpan. Tahan.
Itu plot. Tak, tapi aku dia kata lah, aku tak 100% salahkan dia lah. Ya, faham. Dia mangsa Sama keadaan. juga. Dia mangsa keadaan. Okey, so ini perlawanan lawan Thailand. Ini kemudahan 2-1. So masa yang ni Brandon Gunn. Brandon Gunn ni kita memang terasa lah dia tak ada. Sebab dia playmaker kat tengah. Macam dulu sampai akhir. Tapi dia planning the game. So ini gol yang paling best lah. Gol ni set, kalau kita tengok set piece tu daripada Syahmi Safari, dia sampai ke Sapawi Rashid, Brandon Gunn, dan last kali finishing daripada Sumareh. So masa ni memang orang kata okey, naturalisasi bagus. Hari juga untuk menyaksikan kehadiran Akhir Rashid di sebelah sayap. Bersiap sedia. Semua mata tertumpu kepadanya. Dan dia melepaskan rempatan. Thank you Presiden. Thank you John. Okay, so ini menang 2-0 lawan Indonesia. Saya tak silap kan. Gol daripada Sapawi Rashid, set piece. Ini memposition dia lah untuk nak buat. Kalau kita dapat sepakan percuma, kita bolehlah try buat gol free kick macam ni. Dan gol kedua sekali lagi Syahmi Safari dan Sapawi Rashid. So gol ni memang kita nampak macam mana Sapawi Rashid ni punya bersungguh untuk main bola. Okay, hang rasa daripada video tadi, daripada gol-gol yang hang tengok tu, apa yang hang nak komen? Okey, kalau tengok perlawanan sebelum ni lah, perlawanan yang kelayakan sebelum ni tahun 2019, kita punya compact player tu memang on form, semua position on form. Player memang sangat compact daripada bawah ke atas, walaupun masa tu naturalisasi kita ada seorang je, Sumareh. Tapi masa tu dia punya form lain macam. Dah bunyi Kedah dah. Kita sembang Kedah lah sebab hang bunyi Kedah kan. Kat Kedah je lah. Nampak ada penyakit tadi juga nak formal main sini. Tak, kita ada orang daripada Brunei semua tengok, takut mereka tak faham. Okay. Okay, dia macam ni. Dia punya compact tu ada. Dan memang macam kata tadi 4-5-1. Kita ada lorongan-lorongan yang boleh kita counter daripada kebanyakan sebelah kanan lah, daripada Sapawi Rashid. Tetapi yang latest game ni, bukan saya tak mau ambil yang UAE, saya ambil yang sebelum tu lawan Bahrain. Kita punya persahabatan lawan Bahrain, kita punya player yang on form masa main 2019 tu, perlawanan 2019, Safawi, Sumareh, semua off form. Bukan saya cakap, tanyalah mana-mana peminat bola sepak lain, semua nampak ada 2-3 player yang memang off form, memang out habis lah, memang macam dah jadi buat apa pun tak jadi atas padang. Itu masa perlawanan Bahrain lah. Kita tengok lawan Bahrain tu, aku tengok juga. Dan masa kalau ikutkan tactical player yang masuk tim yang lawan Bahrain sama je dengan tim lawan UAE. Masalahnya aku tengok bila lawan Bahrain benda tu tak menjadi, tactical yang sama dibawa ke UAE dengan harapan tactical tu menjadi. Tapi macam dia. Memang tak jadi lah. Tapi satu faktor penting dia, kita tak ada playmaker dekat tengah lah. Kita duk harap Abang Don buat game. Tapi Abang Don dia main futsal. Dia approach futsal, masuk dalam tim Malaysia yang harapan tim Malaysia untuk nak buat long ball, nak fast pace sampai ke depan. Tak sampai lah. Kita konon-konon nak main laju, tiba-tiba bila passing dekat Abang Don duk gentil, passing belakang balik. So kat situ tempo kita lari. Itu aku punya pendapat lah. Aku punya pendapat yang katakan kita punya taktikal dekat Bahrain tu dah tak menjadi. Tiba-tiba kita bawa taktikal yang sama masuk lawan UAE, kita harap benda tu menjadi. Memang tak sampai lah. Tak jadi langsung sebab kedudukan player pun agak tak serasi juga, agak lari. Bila mana Azam Aziz diletakkan sebagai CDM, yang biasanya dia main CM dan AMF. So dia lost kat situ. Dan bila Syamir dengan Mat Don CM, tapi bila dapat bola turn ke belakang dan memang tak support lah. Memang tak dapat supply and tak dapat cover bola bila kena attack.
Itu kata bukan kesilapan. Macam Azam Aziz, Azam Aziz, dia game-game sebelum ni pun memang dia masuk sebagai first 11. Maknanya dia bukanlah baru dalam position CDM tu, tapi tengok-tengok dalam game UAE ni dia jadi mangsa lah. Sebab dia diletakkan sebagai defensif. Dia dapat sebelum ni dia main center midfielder. Tapi bila letak dia midfielder, itu tempat Brandon. Dia sebab satu dia ganti Brandon, dan satu lagi sebab dia bagi laluan dekat naturalisasi baru kita, Abandon. Yes. Itu yang bagi aku silap sikit dekat situ lah. Tapi macam hari tu kita ada lagi player lain. Hang rasa ada tak player lain yang sebenarnya patut menggantikan siapa-siapa yang dalam game UAE? Ada. Kita ambilkan UAE sebab UAE lah kita punya benchmark lah. Okay. Syamil Kuti memang tak payah main, tak perlu main pun daripada game Bahrain lagi. Sebenarnya daripada 2019 lagi Syamil Kuti tak payah main. Memang dia ada memberi lorongan, tapi 90 minit macam lebih kepada penumpang di dalam tim lah. Ini saya tak tahu lah kalau live ni ada orang-orang peminat-peminat Zimbabwe tengok, habis lah saya kena kecam. Saya tak pastilah. Rasanya ada sebab 400 orang tengah tengok kan. Sepatutnya Nazmi Faiz dimasukkan menggantikan Syamil Kuti. Tempat Liridon tu pun kita kurang center midfielder tau. Yang dibawa oleh Tan Cheng Ho ke UAE ni, kitanya midfielder kurang. Kita banyak pemain pertahanan, pemain wing dan serangan 2-3 orang je. Kitanya midfielder tu kurang. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, Nazmi Faiz patut main. Sebab Nazmi Faiz punya lorongan tu boleh lah orang kata macam Syafiq Rahim jugalah. Dia ada lorongan bahaya dan dia berani mencuba daripada jauh kalau ada peluang. Bila hang sebut lorongan tu maknanya masalah kita dekat midfielder. Midfielder kita yang tak bawa bola daripada defensive pergi ke attacking. Attacking yang dimasukkan ni orang yang paling famous dalam seminggu ni lah. Iaitu Zul Helmi Di Paula. Aku rasa dia memang sangat famous lah dekat media sosial apa. Hang rasa dia cerita basi aku nak cerita ke tak tau. Dia boleh main ke tak sebenarnya? Okay, Zul Helmi Di Paula. Okay, dia ni kalau letak position dulu, dia sebenarnya pemain penyerang penyudah dalam box. Dia dalam box. Dia bukan penyerang yang macam Syafiq Ahmad lari daripada luar bawa bola ataupun yang ni. Dia dalam box. So bila tak ada supply bola daripada tengah dan dia terpaksa turun untuk kutip bola, itu kesilapan pertama yang kita nampak. Second half dia memang habis, hilang tenaga. Itu selalu terjadi sebab saya start tengok Zul Helmi Di Paula ni main masa main dengan KL. Dengan KL dia top score. Dia top score main dengan KL, tapi benda yang sama juga. Dia punya tenaga tu 60 minit, 65 minit, 70 minit habis. Lepas tu dia akan buat macam game itu lah, berjalan. Memang akan tunggu bola lah. Okay, bila dia main kat Perak pun benda yang sama juga. Tapi gol-gol dia kat Perak semua gol-gol counter attack dan hantaran-hantaran ke dalam. Dia just lari masuk, sudahkan. Lari masuk, sudahkan. Itu permainan Zul Helmi Di Paula. Tapi bila kita punya tengah, tak boleh kontrol bola, tak boleh pegang bola, dan kita punya wing kiri kanan, siapa wing kan semua tak boleh pegang bola lama, siapa nak hantar dekat dia? Dan kesilapan dia yang dia tanduk ke tempat lain tu memang silap dia lah. Bola tu boleh gol. Selain daripada yang dia tanduk ke laut tu, sebenarnya ada je 2-3 kali yang ada sekali tu dia umpan bola pergi dekat Syafiq Ahmad dan Syafiq Ahmad rembat hampir-hampir nak gol. Tapi tu yang aku kata kadang-kadang di Paula ni function dia itu. Tapi disebabkan midfield tak function, kesalahan tu nampak dekat dia.
Yes. Okay, saya ni bukan saya anti Syamil So tau. Saya bagi contoh lah. Kalau perasan masa game hari tu kita banyak counter daripada sebelah kiri, daripada Corbin. Kita counter daripada Corbin sebelah kiri. Bila Corbin dah sampai ke garisan tengah, Syamil player yang sebelah situ tak tahu pergi mana. Corbin dah melepasi dia. Dia macam dia tak tahu nak support kat mana. So bola mati kat situ. Banyak kali bola Corbin mati dekat tengah-tengah sebab bila tak ada player tengah yang support untuk minta bola ataupun kutip bola ataupun tarik player lain untuk lepaskan Corbin lari ke dalam lagi. Memang kita punya stuck itu banyak stuck kat situ dan defensif kita pun banyak kerja sebab pemain tengah tak turun untuk support defend di bawah. Macam mana Brandon Gunn yang selalu buat, Lee Ridwan tak turun, Syamil Kuti tak turun. Itu sebab tu orang kata Syamil ni dia berat. Dia attacking midfielder. Dia takkan turun defend punya. Style main dia attacking midfielder. Tapi bila dia attack pun dia tak support juga. Memang geram lah tengok. Dia tak duduk kat position dia lah. Kita tengok Syamil Kuti macam tu dan Azam Aziz macam tu. Dia tak duduk dekat position dia. Kita ambil soalan daripada Abang Hazwandi. Dia tanya bila Malaysia mampu layak ke pusingan akhir Piala Dunia. Soalan ni Okay, Wandi. Sebenarnya Malaysia mampu layak ke pusingan akhir Piala Dunia kalau kita main PS5, FIFA ataupun PES yang ada tim Malaysia, insyaAllah boleh. Tapi kalau real life, jauh lagi lah. Kita Piala ASEAN Cup pun kita masih belum sampai paras lagi lah kita punya tim. Kita harap AFF lah. Main PES lepas tu difficulty letak kat easy Okay, kalau kita dah 30 minit dah, kita nak wrap up sikit. So untuk lawan Vietnam malam ni, apa cadangan hang? Kalau ini kita sembang, kita penyokong lah. So kalau hang jadi coach kan, hang ada kuasa authority ataupun apa dia panggil kuasa veto kan, kuasa veto di mana dekat tactical apa yang nak pakai semua serah dia. Okay, kalau hang tactical apa yang nak pakai kah ataupun hang akan maintain dekat 4-5-1? Okay, sebenarnya kalau tanya saya 4-5-1 tu bagus, tapi player pilihan pemain tu yang ni. Kalau pilihan saya lah, saya senaraikan dah pemain pilihan saya lah. Penjaga gol Farizal, center back Aidil dan Junior lah. Sebab Syarul Saad ada kan, Aidil dan Junior. Right back antara Rizal, Ghazali ataupun Dion. Dion sebenarnya Dion Kul ni kita rugi sebab dia permainan dia tu di right back tau. Dia right back, right midfielder dan right wing. Dia boleh main. Kalau kata kat club dia banyak main situ. Tapi bila kita letak dia dekat CB, kita dah hilang dia punya kelebihan kat situ. So sebab Matt Davis, saya tak pasti Matt Davis hari ni boleh main ke tak. Sebab katanya dua kad kuning, tapi ada kata yang boleh main. Saya cuba cari info, tak jumpa lagi. Tapi kalau Matt Davis dapat main, right back Matt Davis, left back biasalah Corbin, CDM Brandon Gunn. Okay, sebelum pergi midfield, aku nak bagi satu persoalan. Pasal apa orang tak sebut nama Syamil Safari dekat right back? Okay, Syamil Safari dia dekat sebelah kanan kan. Okay, kita banyak right back kanan sebenarnya. Kita banyak right back punya player. Ada Riza Ghazali, ada Matt David, ada Syamil Safari. Tempat Corbin, kalau Corbin injured, paling kurang orang boleh ganti. Memang dia orang akan letak Syamil Safari ataupun akan letak siapa yang hari tu lawan Bahrain tu? Pemain KL. Fahan. Bukan Fahan lah, lupa nama je. Mungkin akan letak dia. Kurang sangat tapi banyak sebelah kanan. Okey, kalau daripada sebelah kanan daripada segi control ball control ball dia boleh boleh overlap semua Matt Davis lah. Syamil Safari dia laju, dia Rizal Ghazali pun sama. Depa tiga-tiga ni okey je kat position tu. Tapi masuk Dion Kul pun right back punya player.
Itulah. Aku harap nak tengok dia unggul lah sebagai right back. Sama macam harap. Aku harap dia unggul dekat right back. Right back kalau kita pergi kat midfielder CDM saya pilih Brandon lah. Brandon dia akan cover atas, akan cover bawah. Center midfielder Nazmi dan Azam ataupun Dion boleh Dion boleh center midfielder sebelah kanan macam right midfielder lah. Kalau Matt Davis ada, mungkin Dion boleh letak ke atas sikit. Oh, okey. Itu dia dekat kelab dengan dia main under 21 Belgium. Memang itu position yang dia biasa akan main. Dia bukan jenis center back punya orang. Dia memang jenis player yang boleh attack ke atas and supply bola, kena rapat dengan player. Dia bukan yang main tempat kosong. Ya, itu Dion Cole punya tempat lah. Tapi sekarang pilihan saya Brandon Gal, Nazmi dan Azam. Sebab mungkin hari tu pilih Syamil Kuti, pilih Riridon sebab saiz badan, fizikal. Kita nak sama fizikal dengan UAE. Tapi sekarang ni player Vietnam pun lebih kurang saiz kita juga. Kita letak player yang laju boleh bagi lorongan, Azam Aziz, Nazmi Faiz. Dan yang boleh, dua-dua player ni keyakinan untuk try daripada jauh ada. Ya. Okay. Tadi right midfield dengan left midfield apa tadi? Okay, itulah kita letak CM lah, itu center midfielder. Tapi sebelah kanan Azam Aziz, sebelah kiri Nazmi Faiz. Ataupun sebelah kanan Dion. Ada. Hello. Dengar. Okay, dengar. Siapa tadi? Right midfielder, sorry. Right dengan left. Okay, center midfielder sebelah kiri kita bagi kat Nazmi Faiz, sebelah kanan kita bagi kat Azam Aziz. Tapi kalau kata Matt Davis ada, cuba letak Dion di tempat center midfielder sebelah kanan. Okay. Itu memang kawasan dia biasa main lah. Dan right wing sebenarnya kita boleh letak Syafiq tau. Syafiq dekat right wing, kita letak Sumare dekat left wing, dan kita punya striker kita letak Luqman Hakim. Sebab Syafiq dia akan support. Luqman Hakim Syafiq Ahmad tak ada. Syafiq Ahmad, Syafiq Ahmad dengan Luqman boleh main striker dua-dua. Tapi Syafiq dia boleh main right wing sebab dia boleh support. Boleh buat antaran semua. Luqman Hakim pun boleh pergi right wing juga. Tapi Luqman Hakim punya position permainan memang CF, striker. Kalau kedudukan dia lah biasanya. Dan kalau nak tahu, dalam player Harimau Melaya kita ada Luqman Hakim, Arif Aiman, dua orang ni termasuk dalam senarai wonderkid player, football player, Asia football player. Tapi kita tak pernah gunakan lagi mereka untuk main. Ada beberapa player yang tak sebut, Sumareh dengan Safawi Rashid dah. Sumareh boleh main sebelah kiri. Safawi saya rasa kena letak simpan dulu lah, bagi dia duduk. Sebab mereka off form ni. Safawi memang nampak sangat off form. Bukan dekat Malaysia je, masa dia main JDT pun lepas dia balik daripada overseas, memang nampak permainan dia kurang menyelah. Tak menjadi lah. Dia ada skor sebiji ke 2 biji je baru-baru ni. Rasa sebiji je masa main dengan JDT. Ya, betul. Dia tengah off form. So bila tengah off form ni, sepatutnya kita bukan nak menidakkan dia punya kemampuan, tapi kita bercerita pasal siapa yang tengah perform dan siapa yang tengah off form. Dan aku rasa saya macam menarik lah, yang benda yang jarang dibincangkan. Sebab yang mana aku tengok orang lain duk bincang kata Dipola kena bagi peluang lagi, kemudian orang ni kekalkan, kita kata kita just kena ubah mentality. Dan aku rasa aku setuju dengan Hang lah, di mana tindakan drastik yang perlu dibuat sebenarnya, yang kita kata kalau kawan tu tak on form lagi, kita bagi peluang dekat orang lain dulu yang tengah menunggu, yang bersemangat dan tengah on top dia punya form dia. Dia macam ni. Hari tu saya tambah sikit. Ya, hari tu orang marah sangat dekat Leridon dengan Di Paula ni.
Satu memanglah depa tak di dalam prestasi sebenar. Tapi kedua, semua orang nampak yang depa ni main macam yang ni bukan negara depa. Macam tak bersungguh-sungguh untuk kita dah kenal 1-0, 2-0, 3-0, patutnya dia boleh press lagi player UAE press ataupun tutup rapat sikit sebab ini maruah negara. Tapi cara dia pun berlari anak, jalan kaki tu macam come on lah. Macam ini bukan, dia tak anggap lagi Malaysia ni sebagai negara dia. Dia nak main bola, itu peringkat antarabangsa je. Tapi belum Sumareh dia dah ada macam semangat kenegaraan tu. Tengok cara dia main. Lepas tu dia punya nyanyian negaraku dah fasih semua kan. Maknanya dia ada usaha untuk bina dia punya rasa kenegaraan tu. Tapi dekat Lerida dengan Di Paula ni so far tak nampak lagi lah. Penyokong Malaysia banyak cakap benda yang sama lah. Macam saya. Yeah. Itu yang orang marah itu. Betul. Kita nak tu lah. Kita nak tengok bola ni, kita nak tengok semua orang main sungguh-sungguh. Orang kata apa, demi lencana di dada. Kita nak tengok dia pun sungguh-sungguh. Kita tak mau tengok kita dah bagi peluang lah tapi tak buat betul-betul. Itu je yang kita tak mau. Okay, saya nak tambah sikit. Ini fact lah. Okay. Kalau nak tahu, pasukan Vietnam di bawah kendalian Pak Hang Seo ni belum pernah tewas lagi dengan mana-mana pasukan di Asia Tenggara ni. Even UAE pun kalah dengan Vietnam pada game yang lepas. Itu dia punya compact lah. Dia punya compact. Sebab tu dia berani cakap kalau kalah dia buku back balik Vietnam kan. Dia berani cakap je tu sebab memang depa another level. Pasukan yang boleh kalahkan depa pun Jepun, Iraq macam tu. Memang dah level Asia, level atas lah. Kedudukan depa pun 100. Kita 167. Yeah. Tapi itulah selain daripada skill, semangat untuk bermain untuk negara tu. Vietnam dia punya nationality tu dah macam pemain Korea lah. Dia punya semangat kenegaraan tu. Dia punya, kita tengok Korea Selatan punya kan. Vietnam dia ambil benda macam tu. Betul. Kalau di atas kertas kita nampak tipis untuk nak lawan dengan Vietnam. Tapi apa yang kita ada kita kena gunalah. Sebab ini ialah harapan kita untuk nak tengok sesuatu yang lebih menarik untuk kelayakan Piala Dunia 2022 ni. So kita tak ada apa soalan lain. So mungkin kalau kita nak wrap up, mungkin ucapan sebagai kita sebagai penyokong, kita nak tengok apa malam ni. Kita nak tengok apa malam ni dan juga mungkin game lawan dengan Thailand ni pun. Apa ucapan hang untuk skuad Harimau Melaya sebagai kita sebagai penyokong? Okey, untuk dua game ni untuk game malam ni dan game Tempur Island, ini adalah misi wajib menang. Misi wajib menang. Tak boleh kalah, tak boleh seri. Nak menang tu kena ada semangat. Dan semangat-semangat pemain Malaysia ni datang daripada kita juga penyokong. Kita kenalah bagi moral support, sokongan. Dah lupakan kes UAE tu, kita lupakan. Nak marah ke apa. Sebab malam ni pun saya tak silap saya Di Paula akan main juga lagi tu. Di Paula akan main. So lupakan benda tu. Kita nak tahu malam ni kita menang. Itu saja, menang. Kita kena bagi moral support. Dah tak payah nak peli-peli, tak payah nak maki-maki. Kita tunggu game malam ni, siap-siap semua. Kita doa ramai bagi pasukan Malaysia boleh menang. Walaupun menang tipis ke 1-0, 2-1 ke. Saya punya prediction 2-1 mungkin. Tapi yang penting menang. 3 mata je. 3 mata yang kita nak. Lawan Thailand pun 3 mata. Kita penuhkan ruangan-ruangan sosial media ni dengan sokongan lah. Nak maki tu pun boleh, tapi kadang-kadang maki tu menyebabkan sesuatu yang lebih buruk. Macam mana kita tengok Safawi Rashid bila pergi dekat overseas, kita pantai kat kumpulan tu, dia tak membantu apa-apa. So dekat social media kita penuhkan dengan sokongan yang memberikan sesuatu yang lebih baik kepada semua manusia. Itu yang aku rasa kita perlu harapkan. So sahabat kita Zaidi, dia predict game malam ni 1-1. Rugi kalau satu-satu. Kalau satu-satu memang kita kata tak ada apa dah Piala Dunia. Pisang lah. Pisang lah. Okay, so sebelum kita tutup, kita nak selfie dulu. 1, 2, 3. Macam mana selfie ni?
Sekejap. Selfie, 1, 2, 3. Alright, thank you semua yang menonton. Thank you semua yang Okay, thank you terima kasih, dekat. Sam. Okay, thank you kepada Pidok yang join, sanggup luangkan masa walaupun busy dengan urusan-urusan perniagaan. Sudi juga join kita punya live ni. So malam ni kita sama-sama menyokong tim Harimau Melaya. Anything last? Ya. Tidur awal, bangkit pukul 12, standby koci, standby ayat kopi, kita duduk depan TV, kita jerit sokong pasukan Malaysia. Alright. Okay, Amir. Terima kasih, Amir. Alright. Ini semua kawan-kawan yang duk rajin pergi stadium ni. Ni Husnul Hadi. Kaki-kaki stadium kat ni. Okay. Alright. Thank you semua yang join live. Kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Selamat maju jaya. Tolong like video, tolong share, tolong subscribe YouTube channel Google Pictures. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam.